Saya juga ingin memberi orang kata jaminan kepada Tenggara, sekiranya satu-satu projek itu adalah untuk rakyat. Saya tak fikir kerajaan di bawah Pakatan Rakyat akan menghalang kalau kena caranya, insya-Allah. Ya, saya rasa kita sama-sama memperjuangkan kepentingan rakyat. Jadi tidak timbul bahawa kita hanya akan menghalang atas sebab politik. Kalau kita buat macam tu, kita nak jawab dengan Allah Subhanahu Wa Taala susah nanti. Yang tuan yang dipertua, saya memang mengalu-alukanlah ya program First Home ini, iaitu rumah pertama prima ini. Saya sebagai rakyat tentulah bergembira bagi pihak rakyat yang belum mempunyai rumah. Cuma saya ada sedikit persoalan dan penjelasan. Kenapa perlu kita membentuk satu lagi perbadanan ini sedangkan kita sudah mempunyai SPNB, Syarikat Perumahan Negara Berhad, yang juga memfokus kepada pembangunan rumah mampu milik di seluruh negara, ya, dan program rumah mampu milik yang dipanggil dengan berbagai nama, RMM, kemudian program rumah mampu rumah mesra rakyat, RMR, program kuartus kerajaan, program perumahan khas. Jadi saya nampak yang pertindihan di sini. Kedua-dua badan ini bertujuan untuk membina rumah mampu milik kepada rakyat. Ya, cuma di dalam prima ini emfasisnya atau tekanannya adalah rumah-rumah dalam bandar dan pinggir bandar, ya, pinggir bandar. Tapi tidak, saya rasa tidak berbeza tujuannya. Jadi apakah perlu kita membentuk satu lagi perbadanan yang kita tahu akan meningkatkan kos pentadbiran, ya, sedangkan SPNB itu sudah ada, dan saya ingat Tangga Batu kot yang menjadi chairperson kat sini, ya. Jadi apakah perlu satu lagi perbadanan? Kenapa kita perlu melakukan perkara yang bertindih sedangkan satu perbadanan yang dari 1997 kalau tak silap saya, ya, telah dibentuk, dan sekira ada kelemahannya mungkin kita hanya perlu betul perbaiki saja. Tetapi dengan kita memulakan satu lagi perbadanan, kita bermula daripada kosong, ya, kita bermula daripada kosong, not tested. Ya, belum ada pengalaman yang ada dengan SPNB itu cukup orang kata cukup berguna dan cukup berharga kepada kita. Tiba-tiba kita membentuk satu lagi perbadanan yang bermula daripada kosong, entah pengerusinya ada pengalaman, petugasnya ada pengalaman, ya, belum. Jadi kita akan membuat lagi kesilapan-kesilapan yang mungkin telah dilakukan oleh SPNB dulu. Jadi kita orang kata dengan izin, we are reinventing the wheel, ya. Kita bermula pada satu tahap padahal kita sudah ada satu perbadanan yang telah mendirikan beribu-ribu rumah, berpuluhan ribu rumah untuk rakyat terbanyak. Jadi saya nak tahu apa dia rasionalnya di sini, kenapa perlu kita belanja lebih sedangkan kita sudah ada satu perbadanan yang saya kira mantap hingga kini, ya. Kedua adalah saya ingin bertanya tentang sekiranya rumah-rumah prima ini kita tahu memerlukan tanah. Kita hanya ada beberapa kategori tanah yang mungkin kita kata dapat pada harga kos yang tidak begitu tinggi, yang tak ikut harga pasaran, iaitu tanah-tanah kerajaan, tanah-tanah tadi disebut di Pasir Mas, mungkin di bawah Baitul Mal, mungkin tanah wakaf, ya, mungkin tanah reserve, ya. Dan inilah persoalan yang timbul apabila kita menggunakan tanah reserve. Apakah kota yang akan dikenakan nanti di atas pemilikan rumah-rumah itu sedangkan tanah itu tanah reserve, ya. Dan saya pun mendapat maklumat bahawa banyak tanah-tanah reserve negeri-negeri yang telah diambil oleh kerajaan untuk pembangunan atau dibenarkan pembangunan di atasnya, tetapi tidak diganti balik, ya, dengan tanah reserve yang lain. Jadi satu persoalan yang saya kira bila ditanya secara umum semua kata diganti balik, tetapi maklumat yang kita dapat daripada pegawai-pegawai kerajaan sendiri sebenarnya tanah-tanah reserve ini tidak diganti balik. Jadi ada satu pelanggaran kanun tanah negara kita apabila tanah reserve yang digunakan tidak dipulangkan atau tidak diganti balik.
Saya fikir dengan Prima ini kerajaan berpeluang untuk menunjukkan satu model pembangunan di mana rumah itu dibuat, dan sudah ada garanti insya-Allah kalau dibuat kajian rumah-rumah ini dibina di kawasan-kawasan yang rakyat memerlukannya, maka pasarannya sudah tidak boleh dipersoalkan lagi. Mungkin rumah ini menjadi rebutan seperti yang berlaku di Putrajaya yang memohonnya jauh lebih besar daripada unit rumah yang ada. Jadi mungkin kerajaan patut menerajui dalam kes ini, bina kemudian jual, ya. Dengan cara ini, ya, kita memastikan bahawa projek-projek ini tidak ada yang orang kata boleh terbengkalai. Kita tahu bahawa Prima adalah satu syarikat yang menguruskan, maka dia akan mengambil kontraktor-kontraktor dan juga kita memberi peluang seperti yang disebut oleh Tenggara tadi kepada kontraktor-kontraktor tempatan dan sebagainya untuk mengambil bahagian di dalam pembangunan Prima ini. Jadi sekiranya kita tahu bahawa kontraktor-kontraktor kecil ini banding dengan kontraktor besar seperti Guthrie atau Simon Dabi, ya, mereka ada puluhan juta modal, tetapi kontraktor-kontraktor kecil ini seperti yang telah berlaku pada dalam negara kita, apabila rumah-rumah yang dibina oleh kontraktor-kontraktor yang tidak mempunyai kemampuan modal ini, maka dia mudah tergendala apabila mereka terbabas di dalam mengendali cash flow ataupun aliran tunai mereka. Jadi adakah dana yang akan ditubuhkan di dalam perbadanan ini sebagai satu dana untuk membantu mendanakan kontraktor-kontraktor ini untuk membina rumah Prima. Saya amat risau tentang rumah-rumah yang terbengkalai ini, dan kalau kita tidak mengambil langkah awal bina dan jual, maka kita tidak mustahil Prima akan menghadapi masalah rumah-rumah terbengkalai juga. Datuk Pengerusi, Datuk Yang di-Pertua, saya juga khawatir tentang orang-orang yang akan dapat rumah Prima ini. Memang di atas kertas dulu kita bina banyak rumah kos rendah, tapi juga sekarang tercatat bahawa rumah-rumah kos rendah ini dibeli oleh orang-orang yang mampu, ya, dan akhirnya rumah-rumah kos rendah ini dibeli 2-3 pintu, dipecah dijadikan satu rumah yang besar, ya. Jadi apakah semua ini menjadi perkiraan? Saya bimbang bahawa sasaran kita iaitu rakyat yang berpendapatan isi rumahnya kurang dari 3,000 ke bawah tidak mendapatnya, tersebaliknya rakyat yang mempunyai pendapatan yang tinggi, ya, yang berpeluang membeli rumahnya. Sudah ada cakap-cakap Tuan Datuk Yang di-Pertua bahawa 300 orang yang berpendapatan isi rumah kurang daripada 3,000 satu bulan ini, dia akan mengalami masalah untuk membayar pinjaman 100% ini, dan sudah ada cadangan-cadangan dan cakap-cakap daripada Rehda ini bahawa mungkin bracket ataupun sasaran itu akan diperluaskan kepada orang yang berpendapatan 7,000, ya, kerana ini lebih orang kata lebih feasible, lebih mampu untuk membayar sewa pinjaman itu. Jadi di sini rasa saya tidak disebut tentang kelayakan, cuma disebut orang yang layak, tetapi tidak didefinisikan. Saya tak nampak lagi angka 3,000 ini. Jadi di sini akan menjadi satu ruang, ya, dan peluang kepada mereka-mereka yang tidak bertanggungjawab untuk mengambil kesempatan yang rumah-rumah Prima ini akan diberi atau diminta, dipohon oleh orang-orang tertentu yang gaji pendapatan seisi rumah mereka mungkin lebih daripada 3,000. Sebab di dalam akta ini tidak ada disebut bahawa orang yang layak itu mesti 3,000 ke bawah. Mungkin saya tak jumpa, tapi memang saya dah tengok setiap muka surat dan saya tak jumpa. Jadi inilah satu kebimbangan saya, dan saya harap projek ini berjaya, ya. Tetapi saya ingin tahu sungguh-sungguh tentang peranan SPNB sekarang. Adakah Prima bersaing dengan SPNB? Ya, setakat itu saja, Datuk Yang. Terima kasih. Yang Muhammad Ledang. Terima kasih Datuk Ketua. Saya sekejap saja. Pertama, tentulah saya menyokong rang undang-undang ini kerana seperti yang disebut tadi, misinya jelas, tepat dan kena pada masanya. Jadi Datuk Ketua,
harapan saya ialah supaya Prima ini akan menjadi pemimpin yang tulen kepada industri perumahan. Saya menyatakan demikian kerana Datuk Musi, pertamanya dari segi harga. Saya percaya bahawa, saya berharap dan percaya bahawa selepas ini harga rumah ataupun harga properti yang berkaitan dengan bangunan ni akan lebih merujuk kepada harga rumah satu Malaysia. Maknanya di situ ada tanda aras ni, walaupun kos tanah itu ditanggung oleh kerajaan dan sebagainya, tetapi saya yakin dia akan menjadi tanda aras kepada harga rumah-rumah lain yang tidak dibina oleh Perbadanan Prima. Sekejap. Terima kasih Datuk Speaker, dan terima kasih Wabil Ledang. Saya bersetuju dengan Wabil Ledang terhadap kerajaan mesti ambil kira terhadap harga. Yang pertamanya berkaitan dengan harga ni, Datuk Speaker, Yang Mohd Menteri dan juga Wabil Ledang, rata-rata nampaknya 168 projek terbengkalai ni melibatkan pembeli-pembeli yang telah mendapatkan pinjaman dan juga yang telah gagal mendapatkan pinjaman. Contoh di kawasan saya, 2 projek perumahan terbengkalai tak dapat diduduki, tetapi pembeli telah dipotong gaji atau dikendaki membuat bayaran. Jadi saya selain pada harga, saya mencadangkan kalau Wabil Ledang bersetuju supaya rumah ni dah siap sepenuhnya, barulah kita jual kepada pembeli-pembeli, supaya tidak lagi pembeli ni tertipu atau pembeli ni dibebankan dengan beban hutang, terlibat dengan hutang tetapi rumah tak dapat diduduki. Yang keduanya terhadap projek terbengkalai dan juga peluang-peluang, saya menyokong terhadap peraturan Undang-Undang Prima ni, cuma jangan tinggalkan di kampung-kampung, kerana kita di peringkat kerajaan negeri, saya percaya kerajaan persekutuan harus melihat kembali cadangan-cadangan projek pembesaran kampung yang generasi kedua, sama ada di Felda dan juga di kampung tradisional yang masih lagi memerlukan perumahan untuk mereka. Datuk Yang di-Pertua, terima kasih. Terima kasih Kepala Kraut. Saya setuju sangat, dan dalam kes ini pun saya meletakkan harapan yang tinggi bahawa projek Prima ini pun akan menjurus kepada bina, siap dan jual. Bukannya dalam proses jual, dalam proses binaan itu ataupun rumah belum siap dah jual dan terpaksa pembeli mengambil pinjaman beli rumah dan